Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bizikrihi tatma'innul qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-khaliqul ma'bud. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawil kirami wal jud wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kita sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, kerana bulan yang kita duduk hari ini, kita berada hari ini 4 hari bulan Ramadan 1442 bersama dengan 14 April 2021, bermakna kita berada di awal Ramadan. Bila sebut Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran ayat 183 surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah fardukan, syariatkan puasa ke atas kita supaya kita menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang takut kepada Allah, manusia yang patuh dan dengar kata, meninggalkan segala larangan Allah Azza wa Jalla, melakukan ketaatan dan segala perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wiqayah ataupun takwa yang mesti kita ingat, menjadi tanggungjawab khatib setiap minggu berpesan, berwasiat dengan ittaqullah. Para jemaah sekalian, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sudah sampai hari yang kita tunggu. Allahumma ballighna Ramadan Allahumma sallimni li Ramadan. Kita sudah sampai berada di bulan Ramadan, dapat menghembus, menarik nafas di dalam bulan yang mubarak, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah tiba kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Sekarang ini timbul sedikit perbincangan di kalangan para pendakwah. Elok kita kata Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak. Kalau kita tengok dari sudut lafaz Nabawi, al-lafzun Nabawi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan syahrun mubarak. Dia tak kata Ramadan Karim. Ramadan Karim, Karim itu makna sama ada mulia ataupun murah. Jadi Ramadan itu bulan je, yang murahnya orang. Jadi kita kata mubarak, Ramadan itu diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, kerana padanya turun Al-Quran. Dalam Ramadan dilantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Dalam Ramadan adanya satu syariat puasa yang Allah buka lorong ini, la'allakum tattaqun. Maka elok kita tulis dalam tulisan kita, dalam kata-kata kita, Ramadan al-Mubarak, Ramadan yang diberkati. Jadi di sini para ulama mengambil istimbat daripada hadis ini, boleh kita mengucap tahniah kepada sahabat-sahabat kita yang hidup di bulan Ramadan. Kita kata tahniah, alhamdulillah selamat hidup di bulan Ramadan. Cuma saya tak pandai, setengah orang ditulis salam satu Ramadan. Saya pun tak jumpa cari di mana, kitab mana yang dia guna salam satu Ramadan. Yang kita boleh mengatakan kullu am wa antum bi khair, atakum Ramadan syahrul mubarak. Jadi kita guna lafaz yang syar'i itu baik. Jadi alhamdulillah
Itu kita syukur karena kita sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan kita sihat walafiat. Dan saya juga nak memanjatkan kesyukuran kerana Allah Ta'ala izinkan kita dapat berkumpul di rumahnya ini. Saya rasa perik dalam hidup kita ni apabila 14 minggu ataupun 13 minggu tuan-tuan tak dapat hadir solat Jumaat, terkurung di rumah sendiri. Tak lama, Ramadan tahun lepas ya. Tajuk yang kita bincang ni bukannya lama. Ramadan tahun lalu kita duduk di rumah. Allahu Akbar. Pada waktu itu kita memberontak. Jiwa kita meronta nak pergi masjid. Bila orang buka masjid pula, jiwa kita pula malas, tak mau pergi ke masjid. Kita mengatakan kontra semua hidup kita. Di antara kehendak nafsu dengan panggilan Allah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Sebab itulah saya tengok apabila pihak kerajaan tengok Covid ini meningkat, di antara perkara yang dibatalkan bazar Ramadan. Sebelum Ramadan dulu saya sudah dalam kuliah-kuliah, ana tanya tuan-tuan, mana lebih gembira bagi kita apabila MKN mengisytiharkan boleh solat tarawih di masjid dan juga boleh buka bazar Ramadan. Dengan penuh rasa malu jawab, mestilah boleh tarawih. Ada juga yang jawab dengan jujur, tarawih pun suka ustaz, bazar pun suka. Sebab itu kita tengok apabila bazar ditutup dengan sebab-sebab yang ini, kerana meningkatnya bilangan positif Covid ini, kita tengok mengamuk netizen kepada kerajaan sebab tutup dia punya bazar. Andai kata kita minta berlindung Allah Azza wa Jalla, la samahallah. Bahasa Arab kata, kalau kita nak bercakap benda yang kita tak nak, tak suka, kita kata la samahallah. Allah Ta'ala tidak jadikan benda ni. Andai kata masjid tutup, saya nak tengok tuan-tuan netizen ni, mana lebih mengamuk di antara bazar ditutup dengan masjid ditutup. Kerana itu kata di ulama ahlul qulub, imanuka ma nataqa bihi lisanu. Keyakinan kita, keimanan kita ini, kita tengok apa yang pertama keluar komen daripada lidah kita, itu kita nampak. Maknanya kalau orang masjid, tentulah dia duka cita dengan masjid ditutup. Tapi kalau orang-orang yang lain, tentulah dia duka cita dengan bazar ditutup. Kita mengatakan dua itu tidak kontra. Ini untuk ibadat, ini untuk kita makan. Baik, para jemaah sekalian, tanda syukur, tuan-tuan buatlah perjanjian kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi, walaupun MKN mengisytiharkan kawasan sebahagian daripada negeri ini sudah jadi PKP, tapi pihak penguasa agama negeri membenarkan kita solat. Kita sebelum ditutup masjid, kita juga berazam bahawa aku akan teruskan solat berjamaah di masjid. Aku juga nak teruskan tadarus bersama-sama dengan orang dari tadarus di masjid. Solat tarawih juga kita akan pergi ke masjid tanpa lari di tengah jalan. Saya terpaksa kena turunkan sikit bilangan rakaat supaya tuan-tuan tidak lari di tengah jalan. Kita kata alhamdulillah. Tapi begitulah, kata orang, pisan setandang ada yang buruk. Maaf, agak kasar bahasa ni. Kita kata setiap benda tu ada yang tersendiri. Walaupun kita kurangkan bilangan, tapi masih ada yang lari. Kita kata Allahul Musta'an. Husnuzan kita dengan mereka, kisangka baik kita boleh jadi dia ada masyarakat, sakit perut ataupun lain-lain, sehingga mereka tak sanggup menunggu. Walaupun kita kempen besar-besaran, dalam risalah yang saya keluar ni tajuk dia, jangan lari tengah jalan, solat tarawih bersama imam. Maka supaya orang tak lari, kita bagi solat yang ringkas sikit supaya jemaah tidak lari. Pihak kerajaan juga mengesyorkan supaya kita solat 8 rakaat, 3 witir, makna sebelah rakaat. Kita mengatakan tidak jadi masalah. Yang jadi masalahnya apabila keluar video pendek, ada seorang penceramah, ialah dia ada admin boleh potong video, kita boleh potong, orang lain boleh potong juga, kerak-kerak video keluar
Siapa dia solat tarawih 8 rakaat, jangan niat tarawih, itu bukan tarawih. Saya tuan-tuan pergi tanya Tok Syekh ni, kata habis solat apa? Kita kena ingat, solatut tarawih tidak ada nama ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nama ini. Asal nama dia salatul qiyam. Qiyam layali Ramadan, makna kita berdiri solat pada malam-malam Ramadan. Nabi SAW dia solat, kata sebagaimana kata Aisyah, tak lebih daripada 11, maknanya 8 campur 3 witir. Cuma mari zaman Sayyidina Umar naik kepada 20. Imam Syafi'i rahimahullah telah sebut dalam kitab dia, dia kata aku solat di Madinah 39 rakaat, 36 tarawih campur 3 witir. Bermakna ada keterbukaan di sini. Kenapa kita suka sangat nak celarukan masyarakat? Siapa dia solat 8, tak boleh. Timbul pula zaman ni, zaman Covid yang kerajaan menggalakkan supaya ringkas-ringkaskan solat, kita pula lawan arus. Maka kita mengatakan banyak sangat perkara. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita benar banyak mengaji supaya jangan duduk jumpa video pakat duk sebar tu lah. Saya, orang kata bahasa Kelantan kata, sombak telefon saya pakat duk atas video yang sama. Kita mengatakan apa yang saya sudah jelaskan di sini, tuan-tuan tak dengar, duduk dengar video-video pelik-pelik, akhir kali jumpa barang pelik. Itulah keadaan kita hari ini. Kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, tajuk yang diberi kepada kita pengisian Ramadan. Ramadan syahrun mubarak. Apa yang kita nak isi sepanjang bulan Ramadan yang sangat besar, yang mulia ini, iaitu tadi saya dah sebut beberapa perkara. Yang pertama, tuan-tuan tanda ingat dalam kepala, dalam risalah Ramadan ni pada boleh ambil di masjid kita ni secara percuma ataupun diambil secara PDF di Alamaya, saya sudah sebar-sebarkan. Agenda besar yang pertama bulan Ramadan, kita kena jaga solatul jamaah, solat berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita solat sebulan di masjid jamaah, lepas Ramadan nanti jiwa kita, nafsu kita melekat dengan masjid. Dia panggil syahrut tadrib. Ramadan ni bulan untuk kita gilapkan keimanan kita, biasa-biasakan nafsu kita dengan berjinak dengan masjid. Lepas Ramadan nanti insya-Allah kita jinak, kita rasa tak selesa lagi solat di rumah tanpa solat berjamaah di masjid. Itu sepatutnya begitu. Yang tak sepatutnya setengah orang ni, oh solat jemaah bulan Ramadan je, hari raya langsung tak jumpa masjid, kita kata na'udzubillah min ghadabillah. Kemudian solat berjamaah dia ada solat qabliyah, ba'diyah. Solat sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur ada 2, ada 4, yang terbaik kita buat 4 rakaat. Selepas zuhur 2 ataupun 4, sebelum selepas maghrib 2, selepas isyak 2, itu dia panggil solat muakkad 12 rakaat. Adapun sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isyak, itu dia panggil solat qabliyah. Boleh kita lakukan dan berpahala, cuma dia tak masuk dalam pakej 12 rakaat. Apa yang saya nak tegur di sini, tuan-tuan yang ada depan saya ni, kita kira orang yang disayangi oleh Allah, disayangi oleh para malaikat, dan saya sebagai khatib menyayangi tuan-tuan, tapi kadang-kadang rasa sedih, terkilan kita bila tengok sahabat-sahabat sendiri. Orang dah azan, dia tunggu atas motosikal kat bawah depan. Kata kenapa tak naik? Tak qomat lagi. Masya Allah. Qabliyah di mana? Kalau kita qabliyah di rumah kita sekalipun, naiklah. Sebab tu kata di para ulama Islam, ada nukilan dalam kitab kita mengatakan bahawa siapa datang awal ke masjid, dengan kata-kata ini, man ata mubakkiran, siapa dia datang awal ke masjid tapi dia tidak duduk di saf depan, orang ni sangat kerugian. Hari ni kita tak terasa, tapi di akhirat esok kita akan menyesal yang tak sudah-sudah. Pada tu kalau jumpa tuan-tuan, jumpa saya, insya-Allah kita jumpa semua dalam syurga nanti. Nak cakap apa? Abu Anas, saya dulu tak dengar nasihat, pergi awal masjid tapi duduk atas motor, duduk atas kereta, duduk tangga, tak masuk masjid, tak bubuk sarapan. Tapi apa boleh buat? Orang lain naik tingkat yang tinggi, kita masih lagi duduk di tepi-tepi. Rugi para jemaah sekalian. Jadi sahabat-sahabat kita belakang,
Mari masjid awal, tak masuk masjid, tak ada solat qabliyah, tak ada ba'diyah. Itu hak mari masjid. Hak tak mari, orang Arab kata hadis wala haraj. Katalah, mu nak kata apa? Mereka tak dengar apa yang kita nasihat. Sebab itu saya ambil peluang di atas mimbar ini. Sebab hari ini jiran-jiran saya ramai yang datang ke sini. Sama ada taman sebelah pondok kita ni ataupun sekitarnya. Kita kata alhamdulillah, dengarlah nasihat, pergi awal ke masjid, masuk. Qabliyah jangan lupa dan ba'diyah jangan lupa. Kemudian kita solat tarawih. Bagian dalam hadis saya dah sebut dalam siri yang lepas. Di antaranya kita kena jaga solat isya berjamaah dengan subuh berjamaah kembar, maka kita akan dapat pahala qiyamul lail. Kemudian kita solat tarawih bersama dengan imam sampai sudah. Sekali lagi kita dapat qiyamul lail, makna 2 kali qiyamul lail di bulan Ramadan. Kita kata masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan tak nak lagi, rindu-rindukan bazar lagi. Kita kata rindu yang tidak bertempat. Biarlah kita rindu bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah. Biarlah Ramadan menjadi bulan pengisian kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda kepada para sahabat, "Sa'unabbi'uka bi abwabim minal khair." Nabi mengatakan, aku akan tunjuk kepada kamu jalan-jalan kebajikan, pintu-pintu kebajikan. Yang pertama, as-saumu junnatun. Puasa yang kita lakukan sepatutnya menjadi perisai. Perisai dari mana? Perisai dari api neraka. Ini kata Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitabnya Maqasidus Saum, matlamat puasa. Dia kata puasa itu boleh menjadi benteng daripada api neraka dengan sebab kita puasa. Yang kedua, puasa menjadi benteng daripada gerak kerja nafsu yang masih lagi mengamuk di bulan Ramadan. Walaupun syaitan tidak ada, tapi anak didik syaitan, nafsu yang ada dalam tubuh kita masih lagi berleluasa, masih lagi berkuasa. Tapi bila kita laparkan dia, mungkin dia lembek sikit. Yang ketiga, as-saumu junnatun. Puasa juga menjadi perisai benteng daripada maksiat. Bila kita ingat kita puasa, kita pun tak berapa nak buat maksiat. Tapi kita bimbang hari ni, syaitan ni sebelum dia berehat, sebelum dia kena kunci, kena rantai, dia dah buat perancangan tinggi. Saya tengok dalam grup orang duk sebar dalam grup Wasafi ni, oh dia kata cerita menarik untuk dilihat pada bulan Ramadan, cerita Nabi. Saya cek tengok cerita Nabi Yusuf. Bayangkan Nabi Yusuf comel. Sudah tentu pelakon-pelakon dia comel. Habis tak puasa lah mata kita duk tengok. Ini dia panggil talbisu iblis, permainan syaitan kepada kita. Patutnya bulan Ramadan kita stop tengok cerita-cerita, kita tengok Quran, kita tadarus Quran, mata kita tengok Quran, tengok kepada perkara-perkara yang baik-baik. Itu yang sepatut. Tapi gitulah keadaan. Kalau tengok cerita gelek, tarian Hindustan kita tengok, tapi cerita Nabi boleh lah. Cerita Nabi kan, walaupun tengok perempuan yang comel-comel, kita kata na'udzubillah min ghadabillah. Itu yang pertama, puasa. Yang kedua, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Dan sedekah memadamkan kesalahan kita. Jadi kita banyak sedekah bulan Ramadan ini insya-Allah. Yang ketiga, wa qiyamul abdi minal lail, seorang hamba berdiri malam. Jadi di antara sunnah yang dianjurkan kita berdiri pada bulan Ramadan, iaitulah qiyam Ramadan ataupun tarawih. Tuan-tuan tak seduk balahlah 8.20. Kalau ada orang kata 8 tu bukan tarawih, kita kata biar demo lah. Saya tak nak pakai dah cerita tu. Yang kita naknya, yang saya nak kempen, supaya jangan lari tengah jalan. Kita solat sudah bersama imam. Sekali kalau imam solat witir 3 rakaat, kita tak mau lagi witir, kita tambah jadikan niat tarawih. Berbeza niat tidak menjadi kesalahan di dalam ibadat kita. Jadi kita niat 2 rakaat tak apalah, sama. Yang imam solat 1 rakaat, kita tambah 1 rakaat lagi, boleh. Ini macam-macam versi orang. Hadis ni dalam Rawahu Ahmad, kata Syekh Syuaib, sahih bi turuqihi. Kita kata masya-Allah para jemaah sekalian. Maka bila kita mengatakan puasa itu perisai, maka Nabi SAW meletakkan kepada kita, jaga solat, lakukan ibadat-ibadat yang sunat, iaitulah di antara agenda besar yang kita kena buat, iaitulah menjaga puasa kita daripada hilangnya pahala.
Kita kadang-kadang duk fikir tentang perkara yang membatalkan puasa, tapi kita tak besarkan isu perkara yang menghilangkan pahala puasa. Kalau kita bahasa orang kampung, dia kata jangan tengok awal puasa. Kalau kita pergi contoh, nak pergi mana tu? Nak pergi bazar. Jangan pergi puasa. Maknanya kalau kita pergi dengan kita tengok orangnya, dengan kita dengar orang bercakapnya, dengan macam-macam, menghilangkan pahala puasa. Puasa kita gemuk sepagi, dekat nak maghrib keluar pergi cari barang, maka dia akan hilang pahala dengan sebab perkara-perkara pelanggaran yang dilakukan oleh seorang as-saim. Karena itu Nabi SAW berpesan, man lam yada' qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa tapi masih lagi cakap bohong, buah besar, kecek tak tahu kalu kata orang, maka Nabi SAW beritahu Allah Ta'ala tak berajak puasa spesies ni. Yang Tuhan naknya kita puasa tak makan yang halal, kita juga puasa lidah kita daripada bercakap benda yang haram, daripada duk tulis benda-benda yang tidak baik. Sekarang ni puasa tak puasa serupa je. Kalau kita tengok di Facebook kan, Allahu Akbar, dia panggil netizen, dia komen benda-benda yang tak betul, sama je dengan hari puasa, hari tak puasa. Maka kata Nabi, puasa macam ni bukan itu matlamat puasa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis rawahul Bukhari. Maka kita kena ingatlah bahawa pengisian Ramadan itu sangat besar, tetapi sebagai peringatan ada lagi beberapa perkara yang kita akan sebut selepas daripada ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang muttaqin, orang yang layak untuk menjejak kaki ke syurga Allah Azza wa Jalla. Tadi kita dah dengar hadis yang menyebut tentang penjagaan daripada hilangnya pahala orang-orang yang berpuasa dengan sebab kita langgar PKP ataupun tidak menjaga SOP syariat, iaitulah tidak bercakap benda-benda yang tak baik. Maka apa lagi yang patut kita buat selain daripada perkara yang telah saya sebutkan tadi, iaitu hendaklah kita banyak bersedekah. Dan Ramadan ini dipanggil Syahrul Quran, hendaklah kita banyak membaca Al-Quran. Kalau tak faham makna pun bacalah dulu. Tadi ada orang tanya soalan, dia kata ustaz betul ke tidak? Ada ustaz cakap kalau baca Quran saja tak faham, tak boleh pahala. Kita kata Masya Allah, rajinlah awak ni pergi cari video-video yang pelik-pelik. Kita kata baca Quran, Nabi sebut sendiri, siapa dia baca 3 alif lam mim kita dapat 30 pahala. Tapi kalau kita baca, kita faham, naik 1 darjat. Kita baca, faham, tadabbur, amal, itu yang kemuncak yang kita nak. Jadi jangan lemahlah, baca je lah. Betul-betul saya banyak cakap dengan masyarakat kita, tuan-tuan dan puan-puan, bacalah Al-Quran. Dia kata saya tak reti ustaz baca. Saya bergurau, kata pakcik, jangan jawab lagu ni. Zaman dulu kalau kata tak pandai baca Quran, kita bersenyap lah. Zaman kita hari ni kalau kata tak pandai baca Quran berat, sebab pen boleh baca Quran. Sekarang ni pen boleh baca Quran, tiba-tiba kita tak boleh baca. Ini satu benda ajaib yang berlaku dalam dunia. Dan kita ngaji Quran dan dengan tok nenek kita daripada umur 5-6 tahun lagi, sampai hari ni tak khatam-khatam. Kita kata apa cerita? Maka kita tawaran istimewa kepada tuan-tuan yang tak boleh baca Quran sendiri, mari ke masjid kita ni, ikuti tadarus kita. Sekurang-kurangnya dia boleh khatam secara ikut, duduk dalam majlis tadarus sekali setahun. Janganlah kita terpengaruh sangat dengan syarikat-syarikat swasta yang membahagi-bagi borang. Oh, siapa dia nak khatam kepada ayah dia, bayar 500 kali khatam, RM50 bolehlah 3 kul contohnya. Ini itu syarikat swasta cari duit bulan Ramadan.
Saya mengatakan kita sebagai anak, saya berpegang dengan pandangan sampai pahala kepada orang mati, tapi bukan melalui syarikat swasta. Faham tak? Syarikat swasta mana ada jual borang-borang tu. Orang ni kalau benda-benda pahala ni kalau buat tidak ikhlas tak jadi. Orang tu tak akan baca Quran untuk ayah kita kalau kita tak bagi duit dengan dia. Tuan-tuan kena sedar, kena ingat benda ni. Di antara perkara yang kita kena banyakkan agenda kita, iaitulah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara tempat mustajab doa ketika kita puasa sampai berbuka. Dan waktu yang diharapkan mustajab sangat hina yuftir, ketika dia nak buka puasa. Waktu nak buka puasa, ambil lah 5 minit 10 minit duduk dengan keluarga, angkat tangan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi, Ya Rabbi, jadikan kami ni orang baik, jadilah kami hamba-Mu yang beriman, hidup dalam keadaan iman, mati dengan beriman. Berikanlah kepada kami, gerakkanlah lidah kami ketika nak mati dapat mengucap la ilaha illallah. Itu di antara doa kita. Kemudian kita doa kepada dua ibu bapa kita, ya Allah, jadikan kalau sudah mati, jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga. Kalau mereka masih hidup, kita doakan supaya mereka dalam keadaan husnul khatimah. Dan zaman sekarang ni pula, zaman Covid, kita berdoa, ya Allah, angkatkanlah bencana ini. Kita tawassul dengan ibadat kita, sebagaimana kami suka solat rapat-rapat saf, kami suka duduk dekat-dekat, boleh bersalam sama orang Islam. Ya Allah, angkatkanlah bencana ini supaya suasana kembali tenang sebagaimana sebelumnya datang Covid ini. Itu doa. Jadi kita doa. Di antara doa yang baik lagi, kita doakan sahabat-sahabat kita. Kita teringat sahabat kita sedang sakit, kita doakan untuk dia. Kita tengok sahabat kita tak baik, kita doakan, ya Allah, berilah hidayah kepada saudara aku tu supaya mereka kembali ke jalan Kau redai. Ambil peluang berdoa sebelum berbuka puasa, dan ambil peluang juga waktu sahur. Sebelum kita makan sahur ke selepas kita makan sahur, kita berdoa. Kerana di antara waktu doa mustajab, inilah waktunya. Para jemaah sekalian, ambillah peluang. Kata orang, sebelum tamat tempoh Ramadan ini, hari ini sudah hari keempat, dia akan berlalu dengan begitu cepat, kecuali orang-orang yang dapat mengisinya. Pasal itulah adalah hadis tadi Nabi sebut apa? Dalam Ramadan ada satu malam khairum min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa terhalang daripada mendapat kebaikan Ramadan, orang lain berlomba-lomba pergi ke masjid, baca Quran, bersedekah, dia berlomba-lomba duduk buah di kedai, duduk sana sini, kita kata orang ni orang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah, kita minta berlindung daripada kemurkaan Allah. Para jemaah sekalian, pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, perbanyaklah selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.